Sebelum akak meneruskan penceritaan pada kali ini, akak ingin maklumkan bahawa kedua-dua kisah ini adalah dari hasil karya Saudara Hafsyam. Saudara tolonglah nak sebut susah. Saudara Hafsyam. Semulalah. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cungkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni, dan terima kasih juga yang mana komen untuk konten-konten dari Cungkih Channel. Terima kasih juga kepada moderator-moderator yang banyak membantu akak. Hari ini akak akan sampaikan dua kisah seram yang berkaitan dengan polis. Apa yang seramnya dengan mereka ni? Jom bersama dengan akak. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Sebelum akak meneruskan penceritaan pada kali ini, akak ingin memaklumkan bahawa kedua-dua kisah ini telah ditulis oleh saudara Hafsyam. Terima kasih kepada beliau kerana sudi untuk memberi kebenaran kepada kami untuk bercerita. Akak teruskan dengan kisah yang pertama bertajuk Misteri Pegawai Polis di RNR. Di mana kisah ni telah dilalui oleh Afifah. Masa tu Afifah dia dapat berita kecemasan dari kampung dia. Jadi bila Afifah dah dapat berita tentang ayah dia dekat kampung sedang sakit, Afifah dia pun mulalah memecutkan kenderaan dia dengan sangat laju di lebuh raya. Panggilan kecemasan dari ibu dia mengganggu fikiran dia pada ketika itu. Puan Munah ni ibu dia. Puan Munah bagi tahu dengan dalam keadaan menangis teresak-esak bahawasanya ayah dia, Haji Makdiah, dalam keadaan nazak. 2 hari lepas, Afifah dia rasa berat hati sangat untuk tinggalkan ayah dia, dan ayah dia pun sama juga. Masa tu ayah dia menatap wajah dia dengan mata yang berkaca, mata yang sedih. Seolah-olah macam berkongsi perasaan yang sama juga macam yang Afifah rasai pada ketika tu. Afifah dia bergegas dari rumah dia pada malam tersebut. Perjalanan dari Taman Universiti Johor Bahru ke Seremban perlu diharungi segera. Tak boleh ditunda-tunda, perlu cepat. Dia tak nak kehilangan ayah kesayangannya tu, dan dia berharap sekiranya Haji Makdiah ni nak dijemput ilahi, biarlah dia dapat menatap wajah ayahnya tu sebelum ayahnya tu pergi. Asalnya pada jam 10 malam masa perjalanan tu, belum berjalan lagi, tapi sebelum tu lah Afifah dia nak berdating, dia nak makan supper bersama dengan Amirul, tunang dia. Seketika masa di meja makan dekat kedai mamak Baharum, dia mendapat panggilan bahawasanya ayah dia dalam keadaan nazak dan telah dikejarkan ke hospital. Mujurlah Amirul ni, dia seorang lelaki yang bertimbang rasa dan dia baik hati. Dia sanggup membatalkan makanan yang dah diorder dan disuruh Afifah ni supaya cepat-cepatlah balik ke kampung. Jadi Afifah pun dia lagi berkobar-kobar lah nak balik kan.
Masa tu dia naik kereta Myvi warna kuning, special edition. Dia teruskan bawakan kereta dia tu laju memotong kenderaan lain di lebuh raya tersebut dengan kelajuan 140 km per jam. Afifah tak pernah pun bawa kereta selaju macam tu. Sebelum-sebelum ni, dia tak bawa tahu dengan kelajuan tersebut sebab dia sayangkan sangat dengan kereta dia tu. Kereta tu hadiah dari Haji Mak dia sebab dia dapat bekerja dekat UTM untuk memudahkan dia ni pergi kerja dan balik ke kampung. Itulah sebabnya dia rasa macam sayanglah kan. Masa tu hujan mulai turun rintik-rintik dan sekali-sekala Afifah ni dia menghidupkanlah wiper dia walaupun rintik-rintik demi keselamatan apabila pandangan mata dia mula terganggu untuk pemanduan. Kadang-kala Afifah ni dia menyeka jugalah mata dia yang mulai rasa macam air mata tu tiba-tiba aja mengalir macam tu. Dia pun lap air mata dia. Sorang-sorang kot dia time tu. Sebuah kereta Honda Civic EG tiba-tiba memotong kereta dia dengan laju dan gayanya seolah-olah nak ajakkan si Afifah tu untuk berlumba. Macam nak berlumba tau. Afifah dia tak indahkan kereta tu lantak engkau lah. Kereta tu memecut laju semakin sayup. Tinggalkan kereta Afifah dekat belakang. Lantak engkau jalan lah. Aku bukannya minah racing. Getas hati Afifah. Lagu-lagu silih berganti berkumandang dari speaker kereta dia. Sengaja dia kuatkan time tu untuk mengelakkan dia dari mengantuk sepanjang perjalanan, untuk mengurangkan rasa sedih dia. Lepas tu perut dia mula rasa memulas tau. Agaknya sebab dia makan chicken chop dekat kedai Baharum tadi kot. Bisik hati kecil dia. Kalau nak diikutkan hati memang dia tak nak makan dekat situ. Tapi Amirul tu bersungguh-sungguh sangat mengajak dia. Dia turutkan juga sebab dia tak nak Amirul tu berkecil hati. Semakin lama dia duduk tengah drive kan, perut dia semakin sakit, semakin pedih. Mujur juga ada hentian sebelah tangkap 1 kilometer di hadapan dan hati dia dah rasa lega sangat bila dia melihat papan tanda hentian tersebut. Jadi dia bolehlah berhenti. Myvi kuning tu pun memasuki kawasan hentian tersebut dan dia teruslah ke kawasan tempat letak kereta. Jadi Afifah ni dah letak kereta, cantiknya parking. Afifah pun cepat-cepat bergegas dia keluar dari kereta, dia terus menuju ke tandas untuk menunaikan hajat dia. Dah tak tahan sangat. Seketika lepas tu dia keluar dari tandas. Afifah dia terkejut tau masa dia keluar. Bila dia tengok kan, itu kereta Honda Civic yang potong aku tadi. Dia nampak kereta yang sama tau. Masa dia bawa laju tadi macam nak ajak berlumba kan. Kereta tadi di parking tak jauh dari kereta dia. Masa tu kelihatan seorang wanita muda sangat sedang membuka bonet kereta dia. Dan masa tu jugalah Afifah ni dia tengok berkepul-kepul asap keluar dari enjin kereta tersebut tau. Wanita tu dia melambai-lambai tangan ke arah Afifah seolah-olah masa tu dia dalam kesusahan, dia nak minta pertolongan dari Afifah. Afifah dia rasa macam tergamam lah sekejap, tapi atas rasa dia nak tahu juga. Dia beranikan diri dia, lepas tu dia pergi, dia mendekati kereta tersebut. Takut-takut juga, yelah tak kenal kan. Tapi atas ihsan kita pun berfikir, dia pun pergi. Kak, boleh minta tolong tak? Kereta saya rosak lah kak. Saya nak balik IPK Seremban sebab ada kes dekat IPD Batu Pahat. Afifah dia terpinga-pinga tau. Teragak-agak lah dia. Nak tolong ke tak nak? Nak tolong ke tak nak? Macam tu. Saya Rosni. Wanita tu mengulurkan tangan dia dan dia bersalaman dengan Afifah. Sejuk betul tangan dia. Bisik hati Afifah. Mungkin sebab aircon kereta dia kuat sangat kot. Itu apa yang Afifah rasakan. Saya Afifah. Afifah jawab macam tu lah. Wanita tu seolah-olah tahu isi hati Afifah dan dia buka zip sweater dia. Memang polis pun. Bisik hati Afifah lagi. Afifah bila dia dah tengok uniform polis dan juga kad
ID dia yang ada di sebalik sweater tersebut. Jadi dia pun rasa selamat kan, polis kot. Saya bertugas di IPK Seremban. Rumah saya dekat desa Beringin. Saya memang nak cepat ni, nak balik ke rumah sebab itulah saya bawa kereta laju tadi. Tak sangka boleh meragam pula kereta ni. Teruklah abang saya ni. Pandai solek kereta tapi tak pandai nak jaga kereta ni. Celoteh Rosni tu panjang lebar. Saya memang nak balik ke Seremban, nak ziarah ayah dekat hospital Seremban. Ayah sakit kuat tu. Bolehlah awak tumpang sekali ya. Pelawa Afifah, masa tu dia dah rasa kasihan lah pada si Rosni tu. Sebab Rosni dia nak cepat kan. Takkan dia nak tinggalkan je si Rosni dekat RNR yang sunyi. Lepas tu berseorangan je. Kalau kena dekat dia pun dia rasa macam nak bantuan dari orang kan. Walaupun dia seorang polis tetapi dia juga seorang wanita. Sama macam Afifah. Dia perlukan bantuan di kala kesunyian macam tu. Okey, Rosni dia buka sweater dia dan dia simpankan sweater dia dalam kereta. Baru Afifah tahu Rosni adalah seorang anggota polis berpangkat sarjan. Mungkin fresh graduate diploma kot. Bisik hati kecil Afifah. Dan Afifah dia mengetahui pangkat Rosni sebab Afifah di sekolah menengah lama dia pernah menyertai kadet polis. Kalau tak, dia tak tahu juga. Setelah siap, mereka pun berangkatlah meninggalkan hentian tersebut. Kereta Rosni terpaksa ditinggalkan kat situ je dan Rosni dia dah telefon abang dia untuk maklumkan hal yang berlaku kat situ. Sepanjang perjalanan, mereka berceloteh lah mengenai diri masing-masing. Kau cerita pasal kau, aku cerita pasal aku, ngongek-ngongek semua. Afifah dengan Rosni dia berbual seolah-olah macam rakan yang dah lama saling mengenali tau. Afifah dia rasa takjub sangat bila dia melihat keramahan si Rosni ni seperti tak ada rasa kekok langsung dalam berbual. Sekali-sekala mereka terkekek ketawa bila menceritakan kisah-kisah yang menggelikan hati macam tu, yang jok-jok macam tu kan. Persimpangan Tol Air Keruh baru dilepasi mereka. Punyalah seronok mereka ni berbual sampai tak terasa jauhnya perjalanan. Dan kali ni Afifah dia memandu dengan lebih perlahan dari sebelumnya sebab mungkin dia ralik bersembang macam tu. Awak percaya hantu tak? Rosni dia memulakan topik baru. Afifah jadi macam terkejut. Dia macam nak cakap macam terpana sekejap tau. Entahlah. Saya tak pernah jumpa pun sepanjang umur saya. Jawab Afifah. Dia macam tak kekok lah nak jawab macam tu. Rosni terus bercerita mengenai kisah-kisah mistik sepanjang dia bertugas menguruskan kes-kes, terutamanya kes pembunuhan. Afifah dia merasa semakin seram dan kesejukan aircon kereta dia semakin menambahkan rasa seram tersebut. Jom kita pergi makan, kita singgah dekat RNR Jejantas Air Keruh. Tak apa, saya belanja. Afifah dia memperlahankan kereta dia bila dia melihat papan tanda RNR di hadapan yang jaraknya kira-kira 2 km je dari kedudukan kenderaan dia masa tu. Agak-agak kalau hantu tu muka macam saya, awak takut tak? Rosni berseloroh pada Afifah. Mana ada? Takkanlah muka awak flawless macam ni. Ada rupa hantu. Afifah dia menjawab sambil dia tergelak tau. Lawak jugalah si Rosni ni. Cabur-cabur mulut dia pun kelakar juga. Macam tu. Afifah dia menoleh ke sebelah penumpang sebab dia tengah drive. Dia fokus lah untuk pergi ke RNR kan. Nak tengok macam tu. Lepas tu dia pandang pada Rosni. Dia terkejut besar tau. Nafas dia dengan degup jantung dia tu seolah-olah terhenti. Rosni yang ditumpangkan oleh Afifah tu bukanlah Rosni sebenarnya. Wajah yang dia nampak ayu, dia nampak flawless tu dah bertukar wajah hodok. Penuh dengan kesan luka yang mengalir darah, segar lagi darah. Dan ada serpihan kaca dan juga ada besi
tertusuk dekat dahi dan pipi Rosni. Masa dia tengok tu, dia rasa macam sebut tak kena tau. Sebelah mata si Rosni tu terjuntai dekat pipi sebelah kiri dan Rosni menyeringai dengan menayangkan gigi tajam dia ke arah Afifah. Ya Allah! Jerit Afifah. Kereta yang dipandu Afifah hilang kawalan dan merempuh dengan kuat tiang papan tanda RNR. Wujudlah kereta dia tu, masa tu dia pandu tak adalah laju dan Afifah dia pengsan apabila dia tu dah ditujah oleh tujahan airbag kereta tu kan. Afifah dia buka mata dia. Pelan-pelan dia buka. Rupanya dia dah berada kat hospital dengan dikelilingi oleh Mak Munah, Amirul dan juga abang dia Zulkarnain. Afifah dia mengalami kecederaan patah kaki kiri dan juga patah rusuk kiri akibat kemalangan tersebut. Fifah, kenapa bawa kereta laju-laju nak? Kan mak dah pesan. Memandulah dengan cara berhemah, kata mak dia. Afifah dia ceritakanlah apa yang berlaku ke atas diri dia dan dia berasa apa yang berlaku seolah-olah mimpi yang dialami oleh diri dia sendiri. Along dah agak dah dekat tempat Fifah aksiden tu. Memang ada pegawai polis wanita yang mati kemalangan dekat situ. Along tahu ceritanya. Dia bergegas nak balik ke Seremban dari Batu Pahat. Sampai dekat situ, kereta dia hilang kawalan dan dia melanggar tiang papan tanda RNR sampai putus dua kereta dia. Kes ni berlaku pada tahun 2005 dulu dan ada masuk surat khabar tau. Pegawai tu tunang kawan Along dekat kem Sunggala tu. Jelas Zulkarnain. Ayah macam mana mak? Afifah dia menarik dan dia pegang tangan ibu dia. Sebab yang berada di fikiran dia adalah perkembangan pasal ayah dia. Air mata dia mula mengalir bila dia teringatkan pada ayah dia. Ayah selamat dah. Mujur mak sempat panggilkan ambulan dan hantarkan ayah kamu ke hospital. Sekarang ayah dah stabil dan doktor kata kalau tak ada apa-apa boleh keluarlah minggu depan. Macam itulah kata doktor. Alhamdulillah. Afifah dia menghembuskan nafas tak lega dan hati dia dah rasa sangat gembira apabila mengetahui keadaan ayah dia, Haji Makdiah, yang semakin pulih dari penyakitnya tu. Sekian untuk kisah yang pertama. Akak akan teruskan dengan kisah kedua bertajuk Makhluk Aneh di Tengah Rimba. Sebelum akak meneruskan kisah ni, akak nak jelaskan bahawa kisah ni seakan sama dengan kisah yang pernah akak sampaikan sebelum ni. Seingat akak, kisah di Highway Karak. Walaupun kisah ni ada persamaan, tapi perjalanan ceritanya agak berbeza dan dia dilalui oleh orang yang berbeza. Jadi bersamalah kita untuk dengar kisah yang kedua ni. Kisah dia pasal polis hutan baru balik dari operasi. Kisah dia macam ni. Ada dua trak polis masa tu tengah terhenjut bergerak di dalam kegelapan malam bersama satu pelatun polis hutan yang baru menamatkan tugas memburu komunis di hutan berhampiran Ban Prakop, sempadan Malaysia dan Thailand. Mereka adalah dari batalion kedua yang berpangkalan di Kulim, Kedah, yang diketuai oleh Inspektor Yak Chi Ming di dalam trak pertama. Mereka telah beroperasi selama 3 bulan dan tempat mereka digantikanlah dengan pelatun lain dari kem yang sama. Dalam perjalanan mereka ni untuk balik, jadi mereka pun berbual lah macam biasa. Nanti kita berhenti di gerai sate dekat Sungai Petani nanti. Saya belanja, kata Inspektor Yap. Baik tuan, terima kasih tuan sebab sudi belanja kami. Lama betul tak makan sate. Asyik makan ration je. Sahut Konstable Amri.
Dia tetap menumpukan perhatian kepada jalan sambil tu dia melayan Inspektor Yap dan Korporal Samsudin berborak. Mereka ni berada bersebelahan lah dengan dia. Buka lagi ke dah malam-malam macam ni? Soal Korporal Samsudin. Yang lepas saya pergi, dia masih lagi buka hingga pukul 12 lebih. Inspektor Yap, dia melipat lengan baju dia sambil dia jawab macam tu, meh. Terasa rimas lah time tu walaupun dalam keadaan sekeliling dia agak dingin. Okey, Amri dia jawab macam tu lah. Laju sikit bawa Amri, pinta Korporal Samsudin. Ya, sir. Sate punya pasal semua boleh. Terbang pun boleh. Kalau boleh terbang lah, usik Konstable Amri. Trak-trak tersebut mula melalui selekuh. Keadaan ketika tu gelap. Kemudian keadaan yang gelap menjadi terang dengan suluhan lampu trak. Mereka masih lagi meredah kawasan hutan berhampiran gubir dengan kelajuan yang sedang dibawa oleh pemandu tersebut. Mereka akan sampai ke Sik hampir jam 11 malam macam tu lah. Sedangkan kem tentera gubir masih jauh lagi di hadapan mereka. Ada kereta rosak di hadapan, tuan. Konstable Amri dia menaikkan lampu besar truk. Masa tu kelihatan sebuah kereta Nissan Sunny yang tersadai dekat tepi jalan. Lampu kecemasannya tu dihidupkan. Apa yang memelikkan, kelihatan ada susuk hitam sedang bertinggung di atas kereta tersebut. Apa benda tu, Amri? Berhentikan truk. Truk mereka itu diberhentikan agak jauh dari kenderaan yang mereka nampak di hadapan mereka. Truk yang dekat belakang pun sama jugalah, dia ikut berhentilah. Ada orang lah dalam kereta, tuan. Korporal Samsudin dia mengamati betul-betul kereta yang dia nampak tu. Rupanya ada seorang wanita sedang berpelukan dengan anak dia. Tapi apakah gerangan makhluk yang bertenggek di atas bumbung kereta dia tu? Rasanya binatang liar kot. Tapi berani sangat dia lalu kawasan ni. Kan kawasan ni black area. Dan tambahan lagi waktu ni pun memang waktu untuk perintah berkurung. Inspektor Yap dia mencekahlah pistol Browningnya tu, lalu dia terjun dari truk. Lampu suluh taktikal yang tergantung pada harnessnya tu dihidupkan bagi membantu menyuluh pergerakan Inspektor Yap tu. Dam. 3 das tembakan dilepaskan ke udara. Makhluk yang bertinggung di atas kereta tersebut terbang ke arah hutan sambil menjatuhkan sesuatu di tengah jalan betul-betul di hadapan Inspektor Yap. Tuna Sing, nyaman fulat. Pekik Inspektor Yap sambil dia melompat ke belakang tau. Rupanya mayat seorang lelaki yang dijatuhkan oleh makhluk tersebut. Keadaan mayat tersebut amat mengerikan dengan isi perut dia habis dimakan dan leher mayat itu hampir bercerai dari badan. Belakang, bagi aku brand, jerit Korporal Samsudin sambil dia mengetuk cermin belakang truk. Dia dengan tangkas turun membuka mesin gun dia atau scout head yang ada dekat bumbung truk tau. Senjata brand L4A1 dihulurkan anggota dari belakang. Korporal Samsudin dia menyiapkan senjata tersebut. Ramai yang turun dari truk dia jadi terkejut, terpandang lah. Maksudnya dia fokus dengan apa yang mereka lihat di hadapan mereka. Inspektor Yap dia mara ke arah kereta yang mereka sedang target tu. Kelihatan masa tu darah mengalir membasahi cermin belakang kereta. Mungkin makhluk tu sedang ralik kot melahap mangsa dia ketika mereka tiba. Inspektor Yap dia cuba untuk berkomunikasi dengan wanita yang berada di dalam kereta tersebut dengan cara dia mengetuk cermin belakang, cermin penumpang. Tok. Jangan takut puan, saya polis. Tolong saya cik. Tolong saya dan anak saya. Kami dari Tong Pelu nak balik ke Kuala Ketil sebab mak saya sakit.
Tak sangka kereta kami rosak dekat sini. Suami saya kata dia nak pergi cari air. Sampai sekarang dia tak balik-balik. Puan ikut saya. Bawa anak sekali. Jangan sekali-kali memandang ke kiri, Puan. Tolong buka pintu kereta ni, Puan. Arah Inspektor Yap. Wanita tu dia menuruti arahan Inspektor Yap. Dia dukungkan anak dia, anak perempuan dia masa tu berusia 5 tahun. Lepas tu sambil-sambil dia dukung anak dia macam tercelik mata kan, takut. Dia beritahu kat anak dia, "Hani pejam mata ni. Hani mak ada." Pujuk si ibu pada anak dia, kesian. Inspektor Yap dipimpinkan wanita tu keluar dari kereta tau. Mereka bergerak perlahan-lahan menuju ke arah truk. Dan masa tu mereka melalui mayat lelaki yang terbongkang di tengah jalan. Anggota pelaton dah bersedia dengan senjata masing-masing di kiri dan juga kanan truk. Jangan tengok, tegah Inspektor Yap apabila dia tengok wanita tadi cuba untuk melihat ke kiri. Dia dah larang kan. Tapi yelah, lagi kita dilarang, lagi kita nak buat. "Tuan, benda tu datang balik," jerit Korporal Samsudin apabila dia ternampak makhluk tadi terbang semula dan datang semula ke arah mereka. Inspektor Yap dia segeralah menarikkan wanita tu bersama dengan anak dia supaya mereka ni bergerak lebih cepat tau. Masa tu dia cekah senjata brand L4A4 tu dengan dibantu cahaya spotlight truk. Korporal Samsudin dia melepaskan tembakan ke arah makhluk tersebut. "Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar." Dilaungkan Allahu Akbar sambil dia meramas picu senjata. Menggerutuklah tembakan, berguguslah dari senjata tersebut. Sasaran dia ke arah makhluk yang cuba menyerang Inspektor Yap dan wanita yang bersama anaknya tu. Berapi-apilah dan meletup-letup peluru tu apabila mengenai sasaran. Suara jeritan makhluk tu bagaikan jeritan seorang lelaki dalam keadaan kesakitan. Bergema tau suara dia, memecah kedamaian hutan ketika tu. Yang ada mereka je. Jadi memang clear, jelas sangat dengar. Habis 30 butir peluru dalam satu magazin. Settle. Korporal Samsudin dia tukar pula magazin lain. Dia cekahkan lagi senjata dia, tapi gagal. Makhluk tu pula terbang menghala ke arah dia. Allahu Akbar. Dia bacakan apa yang terlintas di fikiran dia. Lepas tu spring brand L4A1 tu yang tersangkut tadi menjadi mudah time tu ditarik. Tanpa berlengah, Korporal Samsudin terus dia meramas picu untuk tembak, dan kali ni tembakan penuh automatik disasarkan ke makhluk yang ingin menerkam ke arah dia. Makhluk tu terus terpelanting dan terhempas ke belakang kereta Nissan Sunny tersebut. Berdentum bunyi dia bersama dengan derayan kaca yang pecah apabila benda tu menghentam kaca kereta Nissan Sunny tu. Punyalah kuatnya kejadian tu. Kelihatan masa tu makhluk tu terbaring, terkaku, dah tak bergerak dah. Kalau itu ialah binatang liar, memang hukumnya mati saja. Sebab diterjah dengan puluhan peluru pun, yang mana sebutir pelurunya tu mampu menembusi batang leban atau mampu menumbangkan seekor gajah. Tapi makhluk tu masih juga sukar untuk ditangani tau. Korporal Samsudin dia menarik nafas lega lah time tu. Lepas tu jari dia masih juga meramas picu. Sedangkan peluru dah tak ada dah. Dia tekan juga kosong. Bau hangit belerang menusuk hidung dan masa tu kelihatan senjata yang digunakannya tu berasap tau. Amri, Sahul, Macha, buat race dan pastikan binatang tu sudah mati. Arah Inspektor Yap. Konstebel Amri dia mencekah senjata Sterling dia, lalu dia bergerak ke arah makhluk yang dah terkaku, dah tak bergerak dah kat situ. Langkahnya tu diikuti dengan Konstebel Sahul dan juga Konstebel Magnus Warren yang dipanggil Macha tadi kan.
senjata Brownie AS macam dihalakan terus ke arah makhluk tersebut dan sedia untuk memuntahkan penabur 12 gauge sekiranya berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Tak semena-mena apabila mereka hampir ke arah makhluk tersebut, mereka melihat bangkai makhluk tu mulai membara kemudian terbakar secara tiba-tiba. Seperti memakan sekan padi macam tu lah kalau kita tengok sekan padi yang dibakar kan. Dalam beberapa saat, ia dah bertukar menjadi debu. Kemudian dia hilang berterbangan di arah rimba. Kejadian yang disaksikan oleh semua yang ada kat situ berlaku macam tu lah. Dah hilang tuan. Laung Konstebel sahur sambil dia menunjukkan isyarat. Dah tak ada. Konstebel Amri pula dia kelihatan terkaku dengan apa yang dia lihatnya tadi. Dia tercegat, tegak je sehingga ditepuk bahu dia oleh Konstebel Macha tau. Dia macam tak percaya lah. Yelah kalau kita tengok kenapa tiba-tiba makhluk tu macam terbakar macam tu kan. Dey, itu benda sudah hilang lah, kata Konstebel Macha. Okey, saya minta ponco untuk menutup mayat. Perempuan dan anaknya tu hantarkan ke IPD-6 dan juga maklumkan berlaku peristiwa ni kepada mereka untuk tindakan lanjut. Sementara tu kita akan buat perimeter dan tunggu bantuan sampai. Arah Inspektor Yap kepada anak buah dia yang ada kat situ lah. Mayat lelaki tu ditutup dengan menggunakan ponco yang diminta tadi. Sarjan Major Abu Bakar selaku timbalan ketua pelatun diarahkan untuk mencatatkan keterangan dari wanita tersebut. Menurut keterangan, wanita berketurunan Siam itu dari kampung Tong Pelu ingin menziarahi mak dia yang sakit di Kuala Ketil. Suami dia termasuk ke laluan hutan Gubeh sebab menyangkakan itulah laluan pintas, tapi kereta dia rosak di kawasan tersebut. Jadi sang suami pula dia cuba untuk mencari air untuk mengisi radiator kereta yang bocor. Akan tetapi tak balik sehinggalah mereka ditemui oleh pasukan polis hutan tersebut. Wanita tu bagi tahu memang ada dentuman kuat dekat atas bumbung kereta dia, tapi dia tak berani nak keluar sebab suami dia dah tegah dia jangan keluar kalau apa-apa pun yang berlaku sebelum suami dia tu pergi untuk mencari air. Suami puan tahu tak, kawasan ni black area dan ada perintah berkurung dari pukul 6 petang sehingga 7 pagi. Soal Sarjan Major Abu Bakar. Tahu tuan, tapi dia berkeras untuk lalu dekat sini walaupun saya tak bagi. Jawab wanita berambut kerinting itu. Dan anak kecil dia tetap lena dalam ribaan dia seolah-olah tak ada terganggu pun dengan suasana sekeliling. Tuan, suami saya mana? Soal wanita tu, air mata dia dah mulai bergenang tau. Dia dah tak tahu nak fikir apa. Dia tak tahu lagi ke yang dilalu tadi jenazah suami dia. Sarjan Major Abu Bakar dia tarik nafas, beratlah untuk dia jelaskan apa yang dah berlaku. Sukar sangat dia nak bagi tahu akan kebenarannya bahawasanya suami dah meninggal. Inspektor Yap dia memaklumkan bahawa suami wanita tersebut sudah meninggal dunia dan mayat di tengah jalan itulah suami dia. Masa tu air mata wanita tu dah semakin deraslah mengalir dengan esakan yang memang menyayukan hati. Sebenarnya dia dah dapat merasakan suami dia dah jadi mangsa makhluk aneh tersebut. Trak yang kedua diarahkan untuk menghantar wanita tersebut bersama dengan anak dia ke IPD-6 selain melaporkan apa yang telah berlaku dekat sana untuk tindakan selanjutnya. Sarjan Major Abu Bakar dia bersama dengan 2 anggota lain diarahkan untuk mengiringi wanita tersebut dan anak dia tu dalam trak yang kedua tadi. Apa benda tu tadi Sudin? Soal Inspektor Yap. Mata dia terus memerhatikan trak kedua yang dah pun bergerak laju sehingga hilanglah dalam kegelapan malam tersebut. Jembalang tuan, jawab Korporal Samsudin ringkas je. Rasanya dia balik semula kah? Atau memang sudah mati? Tak
tahulah saya nak cakap apa tuan. Apa-apa pun saya akan pagar perimeter kita ni dulu sebagai langkah berjaga-jaga. Korporal Samsudin dia meneguk air dari botol yang dia bawa, air botol dia lah. Selepas tu Korporal Samsudin dia membuat air jampi. Bacaan Al-Fatihah sebanyak 44 kali berserta dengan 3 kul Ayatul Kursi dan juga selawat syifa dibacakan pada air di dalam water bottle Constable Amri, kemudian dia raupkan ke muka dan disuruhkanlah minum. Sebab Constable Amri ni kelihatan keliru dan dia dalam keadaan ketakutan dengan apa yang dah dilihat dia sebentar tadi. Setelah selesai pengubatan tu, barulah Constable Amri dia kelihatan pulih dan dia kembali bertenaga lah. Korporal Samsudin dia bersama dengan beberapa anak buah dia juga membuat pagar di sekeliling kawasan tersebut, selain menempatkan sentri untuk mengelakkan serangan hendak dari pihak komunis. Malam tu Inspektor Yap dia bersama-sama dengan anak buah dia berjaga di kawasan tersebut. Pada jam 1:30 pagi, bantuan yang terdiri dari 2 buah Land Rover bersama pegawai dan anggota polis tiba di Ibu Pejabat Polis Daerah Sik bagi mengambil keterangan dan membawa mayat tadi ke Hospital Sik untuk urusan bedah siasat. Begitu jugalah dengan trak kedua yang menghantar wanita tadi dan anaknya tu sama juga. Macam mana ni tuan? Nak dilaporkan sebagai apa? Soal Inspektor Jai Ganis. Susah nak dicakap. Kalau kita lapor ini yang sebenarnya, pihak atasan akan cakap kita ni gila. Terpulanglah pada kamu, balas Inspektor Yap. Jadi Inspektor Jai Ganis ni dia mengangguk tanda dia faham dan ditulis dalam keterangan laporan dia serangan binatang liar. Macam itulah seadanya. Tamat untuk kisah yang kedua. Sekian saja untuk 2 kisah pada malam ni. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak berterima kasih kerana sudi mendengar dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.